Pernah tak korang bila pergi kedai mana-mana, shopping mall ke, supermarket, pergi ke Tesco ke, kedai baju, butik dan sebagainya. So, korang dah beli barang-barang tu semua dan korang bawa balik rumah, baju-baju, seluar baru, kasut baru, stokin dan sebagainya. Korang buka pintu almari, korang nak letak baju, nak letak mana baju ni? Penuh dah almari. Nak letak kasut pun, dekat rak kasut pun, dah penuh dah. So, sampaikan korang rasa macam tak tahu nak letak mana dan akhirnya korang tambah je koleksi baju ataupun barang-barang yang dah sedia ada tanpa melepaskan barang-barang yang dah lama tak pakai. Barang baru kita beli, tapi barang lama yang tak pakai kita simpan. Barang-barang yang lama ni pula kita dah lama tak pakai, malah lebih daripada 6 bulan dah bersawang dalam almari, dah bersawang dalam kotak, kita dah tak pakai, tapi kita tak nak lepaskan. Kita pernah cuba nak kosongkan, kita kemas, kita cuba clear barang, kononnya nak sedekah, nak let go, pre-love, jual dan sebagainya. Tapi bila nak kosongkan tu, muncullah alasan-alasan seperti elok lagi baju ni, tak apalah, tak payah buang lah, sayang lah jual. Ataupun lagi best, baju ni dah tak muat saiz, tapi ini motivasi untuk aku pakai balik baju ni. Kononnya motivasi, tapi tak pernah tercapai pun. Atau yang lebih Islamik, kita nak kata tak boleh buang lah baju ni, membazir tu amalan syaitan. Ataupun kita nak buang barang, tapi barang tu ada kenangan. Contohnya, pen dah habis dakwat, kita nak buang pun macam ni pen first time aku menulis waktu tu dekat belajar dekat UIA, ternampak aku punya crush berjalan, cinta pandang pertama, waktu tu tengah pegang pen ni. Mana boleh buang pen ni? Simpan. Dakwat dah habis, tapi simpan dalam koleksi yang bertimbun yang akhirnya tak digunakan pun. Korang pernah alami situasi macam ni? Sebenarnya kita semua ni ada suka simpan barang-barang peribadi, kita ada simpan barang-barang yang tak pakai, tapi tidaklah sampai tahap melampau yang menjadi obsesi. Malah yang lebih dahsyatnya, kita mengamuk bila ada orang buang benda tu bila kita tak tahu. Sebabnya kita simpan barang tu kat situ, kita tak pakai pun, dan kita dapat tahu ada orang buang padahal kita tak guna pun. Kita mula jadi mengamuk sebabnya barang kita tu telah dibuang walaupun tak ada guna, tapi kita rasa tak sayang pada dia. Barang-barang yang banyak dalam rumah ni, dia menjadi benda yang boleh menyebabkan otak kita berserabut. Rumah kita rasa sesak, rasa penuh, pandangan mata kita pun rasa penuh sangat barang, rasa heavy. Bayangkan masuk bilik sepatutnya nampak katil, nampak meja study, nampak lampu, cukup dah. Tapi kita nampak barang benda atas lantai, surat-surat, buku-buku bertimbun yang dah berulat ke, dah berhabuk dekat atas tepi bucu sana. Ada satu kata-kata daripada Profesor Madya Dr. Richard Ng, iaitu chairman kepada sebuah organisasi kita semula, Koperasi Alam Hijau Perak Berhad atau nama pendeknya KOHIJAU. Dia pernah kata bahawa masyarakat Malaysia, 1 daripada 50 rakyat Malaysia ada masalah hoarding. Ada satu kecerahan mental namanya hoarding disorder, iaitu sebuah kecerahan mental yang menyebabkan seseorang itu selalu menyimpan barang-barang yang tak pakai, yang macam kita explain tadi, sampai benda tu mengganggu fungsi hidupnya. Orang sekeliling terganggu dan dia sendiri pun terganggu sebab dia stres bila barang-barang tu orang buang, ataupun dia tak dapat buang sebab dia sayang sangat dan akhirnya disimpan semua benda. Orang yang mempunyai hoarding disorder, mereka memerlukan rawatan oleh pakar seperti psikologis atau psikiatris untuk menjalani terapi untuk lawan balik penyakit yang dia ada ni. Biasa orang salah faham pasal hoarders tak semestinya barang bersepah tau. Kadang-kadang ada hoarders yang barangnya kemas, tersusun rapi, buku-buku simpan memang cantik, rapi, straight, kain pun straight, semua lipat cantik, tapi dia tetap seorang hoarders di mana dia simpan barang-barang yang dah rosak, barang-barang yang tak guna ataupun dah tak pakai, tapi masih simpan. Kadang-kadang surat-surat yang disimpan daripada zaman sekolah, jatuh cinta dengan crush dulu pun masih simpan. Dia tak bersepah tapi masih tersusun kemas, tapi dia tetap seorang hoarders kalau dia menepati ciri-ciri kita sebut tadi. Yang kedua, pasal hoarders, dia tak semestinya warga emas, tak semestinya orang tua je ada benda ni. Kadang-kadang malah selalu juga kita dengar orang muda pun ada, cuma bezanya mungkin tahap berbeza. Dan yang ketiga, selalu orang salah faham, hoarders ni ibarat berlaku satu malam. Maksudnya hari ni kau okey, esoknya kau hoarders. Biasanya hoarders ni dia berlaku secara berperingkat. Maksudnya mungkin zaman muda dia simpan surat-surat ataupun resit McDonald yang makan entah bila sampai dah reput tulisan, tapi dia masih simpan awalnya, ataupun dia simpan sos-sos KFC yang dia dapat free tu, dia simpan semua dan benda tu semakin melarat, akhirnya dia mula sampai tahap dia tak nak buang barang-barang dalam rumah yang lebih besar. Dia berkembang secara berperingkat. Senang cerita, dia mula kelihatan secara visual.